Assalamualaikum dan hai, selamat kembali ke Adasyuk Movies. Di channel ini anda akan disajikan dengan ulasan-ulasan filem yang menarik untuk ditonton. Kami akan kembali lagi untuk meringkaskan sebuah cerita yang terbaik selepas intro ini. Kali ini kami akan meringkaskan sebuah filem yang bertajuk Man Kill Ovi. Filem ini menceritakan tentang seorang lelaki tua yang mengalami depresi kerana isterinya bernama Sonja telah meninggal dunia. Ovi selalu berkunjung ke kubur isterinya itu. Sonja ini sebelumnya pernah menjadi guru sekolah, namun kerana dia telah mengidap kanser, akhirnya dia berhenti bekerja. Ovi juga pernah menjadi pengerusi Dewan Persatuan Penduduk namun digantikan oleh sahabatnya bernama Run. Dan semenjak isterinya meninggal dunia, Ovi selalu melakukan berbagai cara dalam percubaan membunuh diri. Ovi bekerja di syarikat keretapi iaitu melanjutkan pekerjaan ayahnya. Suatu hari Ovi sedang bekerja dan dia dipanggil oleh dua orang lelaki iaitu pegawai atasan di syarikat itu. Pegawai atasan itu memecat Ovi kerana Ovi sudah terlalu lama bekerja di situ. Ovi telah bekerja di situ selama 43 tahun. Ketika itu, Ovi sangat sedih setelah dia dipecat dan selepas itu Ovi berkunjung ke kubur isterinya. Tidak lama kemudian Ovi telah pulang ke rumahnya. Di masa Ovi berada di rumah, Ovi ingin melakukan percubaan membunuh dirinya. Namun semasa Ovi ingin membunuh diri, dia terganggu oleh jirannya yang bernama Parvaneh dan suaminya bernama Patrick bersama dua orang anak mereka. Parvaneh sekeluarga baru sahaja pindah ke rumah di seberang jalan dan berhadapan dengan rumah Ovi. Keesokan harinya Ovi berkunjung ke kubur isterinya lagi dan menceritakan tentang kejadian yang dia alami semalam. Setelah itu Ovi pulang ke rumahnya dan Ovi sekali lagi melakukan percubaan membunuh diri lagi. Namun ketika Ovi ingin menggantungkan diri dengan tali, loceng rumahnya berbunyi. Ternyata dua orang anak Parvaneh datang untuk memberikan Ovi makanan sebagai ucapan terima kasih kerana semalam Ovi telah menolong ayah mereka bernama Patrick memarkirkan keretanya dengan betul. Setelah itu, Ovi sekali lagi ingin cuba membunuh diri dan saat Ovi menggantungkan dirinya itu, dia mengingat kembali masa kecilnya. Ibu Ovi meninggal ketika dia masih kecil dan dia membesar bersama ayahnya yang sangat pendiam. Ayah Ovi adalah seorang mekanik di syarikat keretapi. Ketika Ovi baru pulang dari sekolah, Ovi pergi ke tempat kerja ayahnya. Ayah Ovi menceritakan pengetahuan tentang keretapi kepada Ovi. Seiring masa berlalu, Ovi telah bekerja di syarikat keretapi. Pada satu masa Ovi telah memberitahu ayahnya bahawa dia telah menyelesaikan ujiannya dengan sangat baik. Namun saat itu juga, ayahnya telah dilanggar oleh keretapi dan meninggal di tempat kejadian. Setelah Ovi tersedar dari ingatannya, ternyata ketika itu dia sedang melakukan percubaan membunuh dirinya, tali yang digunakan itu telah putus menyebabkan dia terjatuh ke lantai. Pada ketika itu Ovi sedar bahawa percubaan membunuh diri itu gagal lagi. Seterusnya Ovi mencuba membunuh diri dengan cara lain, bukan dengan menggantungkan dirinya, tapi dia mencuba membunuh diri di dalam kereta dengan menyalurkan asap ke dalam kereta. Pada masa itu, dia telah teringat kembali ketika masa mudanya dulu.
Ketika ayahnya meninggal dan setelah pemakamannya selesai, dia dipanggil oleh pengurus. Ketika Ovi sudah mula bekerja di syarikat keretapi, dua lelaki yang digelar The White Shirts datang ke rumahnya dan menyatakan bahawa rumah itu harus dirobohkan. Ovi tidak mempeduli kata-kata orang itu, malah Ovi memperbaiki rumah itu. Tidak lama selepas itu, pada waktu malam, rumah jirannya terbakar dan Ovi menyelamatkan dua orang yang ada di dalam rumah itu. Namun malangnya api itu merebak dan menyebabkan rumahnya terbakar. Pada masa yang sama, The White Shirts telah menghalang orang untuk memadamkan kebakaran tersebut kerana sebelum ini sememangnya mereka telah berniat untuk merobohkan rumah Ovi. Akhirnya rumah Ovi pun hangus terbakar. Kerana Ovi sudah tidak punya tempat tinggal dan tidak tahu ke mana arah tujuannya, Ovi tidur di tempat kerjanya, iaitu di dalam keretapi. Ketika hari sudah pagi, Ovi tersedar yang keretapi itu sudah pun bergerak. Dalam masa yang sama, Ovi mendapati ada seorang wanita cantik bernama Sonja yang duduk berhadapan dengannya. Saat itu juga Ovi terasa jatuh cinta pada wanita itu. Namun mereka kemudiannya harus berpisah kerana Ovi terpaksa turun di stesen itu. Ovi merasakan dia telah betul-betul jatuh cinta pada Sonja. Ovi selalu menaiki keretapi yang sama pada setiap hari dengan harapan dapat bertemu dengan Sonja lagi. Tapi malangnya setelah 3 minggu Ovi masih tidak menemukan Sonja. Dan akhirnya Ovi dapat juga bertemu dengan Sonja. Pada malam harinya mereka keluar makan malam bersama. Pada ketika itu, Sonja menyuruh Ovi melanjutkan pelajarannya. Singkat cerita, 2 tahun kemudian Ovi telah menjadi jurutera dan memberanikan diri untuk melamar Sonja untuk berkahwin dengannya. Dan akhirnya Sonja bersetuju menerima Ovi. Kali ini percubaan membunuh diri gagal lagi kerana Ovi tersedar kerana Parvaneh telah mengetuk pintu garaj Ovi untuk meminta Ovi menghantar suami Parvaneh ke hospital akibat dari kemalangan. Keesokan harinya Parvaneh meminta Ovi untuk mengajarnya memandu kereta. Dan selepas itu Ovi menceritakan kepada Parvaneh tentang persahabatan Ovi dengan Ron di masa dahulu. Ketika zaman muda Ovi, Ron adalah sahabat baik Ovi. Ovi terpilih menjadi pengerusi Dewan Persatuan Penduduk dan Ron adalah wakilnya. Sampai satu masa Ovi merasakan pendirian mereka berdua adalah jauh berbeza menyebabkan perhubungan Ovi dan Ron menjadi renggang. Mereka sama-sama bersaing dan berlumba-lumba untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ovi dan Ron masing-masing telah berkahwin. Ron sudah mendapat cahaya mata iaitu seorang bayi lelaki dan Ovi belum memiliki anak. Mereka juga berlumba-lumba untuk memiliki kereta yang bagus sehinggalah pada ketika Ovi ingin berdamai dengan Ron, namun Ron tetap mempamerkan kereta terbarunya. Sejak saat itu Ovi merasakan diianati oleh Ron.
Selepas itu ketika Ovi dan Parvaneh ingin pulang ke rumah masing-masing, Parvaneh menyatakan dia akan melakukan ujian memandu akan tetapi Parvaneh menyatakan anak-anak Parvaneh tiada orang yang boleh menjaganya. Akhirnya Parvaneh pergi dengan suaminya dan Ovi menjaga anak-anak Parvaneh. Parvaneh sebelum ini pernah bertanya kepada Ovi adakah Ovi pernah ada anak. Ovi menceritakan tentang Sonja pernah mengandungkan anaknya. Ketika Ovi dan Sonja pergi bercuti, Sonja memilih untuk bercuti menaiki bas ke Sepanyol. Akan tetapi dalam perjalanan pulang daripada percutian mereka, bas yang dinaiki oleh Ovi dan Sonja mengalami kemalangan dan terjatuh ke dalam gaung. Sonja mengalami kecederaan serius menyebabkan Sonja telah kehilangan bayi dalam kandungan. Semenjak kejadian itu, Sonja mengalami lumpuh dan hanya boleh bergerak menggunakan kerusi roda. Kerana itu, Sonja berkemungkinan tidak lagi dapat bekerja sebagai guru kerana Sonja sukar untuk ke kelas. Ini kerana pintu masuk ke sekolah itu tidak ada laluan bagi orang yang menggunakan kerusi roda. Ovi memberitahu bahawa pihak sekolah itu harus menyediakan laluan khas untuk orang yang menggunakan kerusi roda akan tetapi pihak sekolah mengabaikan permintaan Ovi. Akhirnya Ovi pergi ke sekolah tempat di mana Sonja mengajar pada malam hari dan membuatnya sendiri. Sonja adalah guru yang selalu berjuang dan berbuat kebaikan dan mendidik anak-anak seperti anaknya sendiri walaupun Sonja tidak pernah mempunyai anak. Dan akhirnya Sonja meninggal dunia kerana mengidap penyakit kanser. Di masa itulah Ovi pun berjanji akan menyusul Sonja. Sebab itulah Ovi banyak kali cuba untuk membunuh diri dengan harapan dia akan dapat bersama dengan Sonja lagi. Tidak lama kemudian, ketika Ovi sedang berjalan, Ovi pengsan dan langsung dibawa ke hospital oleh Parvaneh. Setelah Ovi dirawat di hospital, doktor memberitahu Parvaneh bahawa Ovi menderita penyakit bengkak hati. Pada masa yang sama, Parvaneh merasakan sudah tiba masa dia akan melahirkan bayinya. Parvaneh selamat melahirkan anak ketiganya. Setelah Parvaneh pulang ke rumah, Ovi telah menghadiahkan Parvaneh tempat tidur bayi yang telah disiapkan dengan tangan Ovi sendiri untuk bayinya bersama Sonja dahulu. Tetapi tempat tidur bayi itu belum sempat digunakan kerana anaknya meninggal ketika Ovi dan Sonja terlibat dalam kemalangan. Akhirnya tempat tidur bayi itu, Ovi telah memberikan kepada bayi Parvaneh sebagai hadiah. Singkat cerita, pada suatu hari di musim salji, Parvaneh terbangun dari tidurnya dan melihat keluar jendela. Ketika itulah Parvaneh tersedar di depan rumah Ovi salji masih belum dibersihkan seperti rutin harian Ovi. Parvaneh mencurigai bahawa ada yang tidak kena dengan Ovi. Parvaneh dan suaminya Patrick terus berlari masuk ke rumah Ovi. Di saat itulah mereka menemukan Ovi. Mereka mendapati Ovi telah meninggal dunia dalam tidur. Ovi meninggalkan sepucuk surat kepada Parvaneh bahawa dia menginginkan pemakamannya diadakan di gereja dan Ovi juga menginginkan upacara yang tenang dan dihadiri oleh orang-orang yang dekat dengannya. Ovi juga menyatakan untuk Parvaneh menjaga kucingnya dan memberitahukan sifat yang dimiliki oleh kucingnya itu agar Parvaneh tahu untuk menjaga kucing itu. Saat pengebumian Ovi berlangsung di gereja seperti pinta Ovi dan orang-orang yang ada di situ kelihatan sangat sedih kerana telah kehilangan Ovi. Selepas itu Ovi terbangun dari dalam keretapi iaitu tempat Ovi pertama kali bertemu Sonja. Filem ini berakhir di sini sahaja. Jangan lupa subscribe Ada Shoot Movies untuk ulasan-ulasan filem yang menarik selepas ini.